Lain tak ada. Yus, boleh dengar Yus? Alright, so. Okay, Assalamualaikum, selamat malam semua. Okay, so kita nak cerita pasal waktu dulu. So WTI ni kita dah nampak dia punya perjalanan dia minggu lepas sampailah ke hari ni. Mana dia hilang. So ini higher marking lah. Yang sekarang ni dia naik. Nampak tak skrin? Okay. So ini support dengan resistance yang saya dah marking sebelum ni tau. Ni pun ada lari tadi. So ni dia punya support. And then tak nampak lah skrin ni kejap kita akan buat sini. Okay. So ni dia punya resistance. Jauh lah ni. Guys. So either kita ambil atas ni atau kita ambil bawah ni. Okay. So nanti kita nak tengok sama ada dia break tak break. Oh. Siapa tu? Okay. So sekarang ni momentum dekat WTI ni masih momentum buy. Okay. Kalau kita tengok ni start ni crossover ni hari Jumaat minggu lepas, dan dia punya momentum tu momentum buy. Tapi pergerakan market memang slow. So dia naik, dia sampai MA200 dia bounce, MA200 dia bounce, and then kebanyakan price tu turun sampai dekat level MA50 saja, dekat line kuning ni. So untuk kita pada hari esok ni, kita expect sekarang ni price ni dia boleh turun sampai MA50 lagi, dan baru dia boleh buat kenaikan. Tapi dia ada roadblock dekat sini lah, 73.171 ni dengan MA50. So kemungkinan besar dia akan turun sampai sini, baru dia bounce naik balik. Okay, tapi kalau kita tengok dekat kita punya stokastik, momentum sekarang turun ke bawah dekat H1, tapi H4 dengan D1 masih momentum naik. So pergerakan menurun ni sampai level MA200 paling jauh dia boleh turun. Tapi kalau dia break, next level dia akan turun dekat MA200. Pada MA50 kalau dia break, MA200 lah. So untuk hari Isnin besok, kalau dia buka atas ada gap, then you boleh ambil sell balik. Kalau dia buka bawah, kita ambil untuk buy ke atas. Tengok gap dekat mana dia buka. Nak bagi. So kalau gap dia buka, sebab kalau kat sini kita nampak macam dia dekat je ni, tapi sebenarnya jauh. Sebab ni 73 381 tau. Nak sampai dekat level ni 72873, lebih kurang 500 pip. So 500 pip tu satu gerakan yang besar. So kalau kata dekat sini hari Isnin besok dia buka bawah, dan kita start ambil buy. Kalau dia buka atas, dia punya gap ke atas, kita start ambil sell. Okay, untuk dia tutup gap dulu, and then lepas tu baru dia akan follow dia punya direction. So ada dua kemungkinan dekat sini level yang dia akan sampai. Okay. Satu dekat level MA200, tapi kalau dia break MA200 tu, dan kita kena standby ambil sell sampai dia turun dekat level MA200. Kalau dia break MA50, dan kita ambil sell sampai MA200, dan kemudian baru kita cari buy balik.
So kalau minggu lepas kita tengok, nampak pergerakan memang cantik, dia naik, tapi pergerakan tu mendatar sebab dia punya pergerakan tak besar macam sebelum ni. So minggu lepas dia punya movement baru 3,400 pips saja. So dia banyak sideway. So sideway ni untuk kita, sebenarnya peluang untuk kita masuk adalah bila dia touch dekat level MA200 dengan MA50. So tak perlu nak ambil position ke atas sebab dia punya movement tu slow. So kita tunggu setiap 1 jam, setiap hari tunggu setiap 1 jam. So candle baru terbentuk, kalau dia buat parallel je untuk turun, dan kita start ambil sell. Dan bila dia touch dekat MA50 ataupun dekat MA200 ni, dia start ambil buy. So setiap masa lah, maksudnya waktu kita nak trade, fokus pada MA50 dengan MA200. So kita akan minimize kita punya losses, tapi kita nak maximize kita punya profit. Okay. So bila you nampak, contoh kata hari Jumaat ni lah, kita tengok yang dia turun paling rendah. Okay. So kita marking kat sini. Once you dah tengok dia buat parallel, dan you start ambil buy kat sini kan. Dan bila you dah marking macam ni, pergi dekat M5, you dah nampak box dia. Ni box low dia. So kita ada keluar kat sini 1, 2 untuk masuk. Tapi kat sini ada satu jarum dia bagi. Okay. So dekat jarum ni pun peluang untuk masuk buy sebenarnya. Siapa yang dah tutup dekat atas ni, dan dekat dia tunggu turun ni, kat sini yang kita ambil buy dia balik. Okay. So kita tak bergantung dekat M5 sebenarnya tau. Kita bergantung direction kita. Macam saya cakap sebelum ni, direction kita adalah dekat time frame H1. H1 yang menentukan dekat mana direction. So setiap batang candle dekat H1 ni setiap 1 jam. So penurunan dia ni adalah tempat untuk kita masuk buy. So contoh bila you nampak dia turun, you buat marking macam ni. Siapa masuk? Okay. So you buat marking, you buat box. So bila you nampak dia punya pergerakan tu start reverse, then you boleh ambil position buy or sell kat sini. Tapi kalau momentum buy, you tak payah cari sell, cari buy. Dekat bawah ni untuk kita cari buy. Dekat bawah ni setiap kali dia turun ni, you cari buy. Dekat atas you ambil sell. So dekat atas macam mana you nak ambil sell? Apabila dia dah naik, you tengok dia keluar parallel candle. Setiap parallel candle adalah peluang untuk you ambil sell. Faham tak, Kit? Apa dia? Semua H1. Ni kita cerita H1 dia. Sebab bila you dah marking box macam ni, then you lari ke M5, you akan nampak dia ada buat ABC sell. Dia ada buat ABC sell lah. Ataupun dia buat sebatang bearish engulfing. And then dekat bawah pun sama. You akan nampak, oh dia touch MA200, dia touch MA200, dia touch MA200. Itu peluang-peluang untuk kita ambil buy. So dia punya marking senang je. You tengok bawah dia punya low. Bila dia buat low, then you start tengok sama ada parallel kat bawah ataupun dia buat jarum kat bawah. So yang bawah untuk you ambil buy, yang atas untuk you ambil sell. So ni atas bawah kalau nak ambil lah. Okay. So biasa kita tunggu petang dan malam. So you nampak hari Khamis punya candle, bila pergi dekat time frame kecil M5, ni box dia. Ini box dekat time frame M5. So dekat sini pun you dah nampak ada ABC buy. Okay. So setiap hari kita marking dekat mana dia touch. So bila dia touch dekat 9MA50 ni peluang ni untuk kita masuk buy. So bila kita tahu momentum buy, so jangan bila dia dekat tan kita ambil buy lagi. Tak payah. You tunggu dia turun. Dia memang akan turun untuk pick up order. Kita panggil bahasa dia pick up order lah untuk senang faham. So dia akan turun, waktu dia turun tu kita ambil position.
Dia naik, kita boleh close position. Dia turun balik, kita ambil position. Setiap hari ada. So, jangan tersalah masuk. Okay. So, minggu lepas, setiap hari daripada hari Senin, dia ada low dia. So, low dia tu yang kita ambil position buy. So, kita tak payah nak ambil dekat atas. Faham tak? Hello? Faham tak, Yus? Okay. So, bila hari Isnin buka, benda yang sama juga. Kita jangan terus-terus nak masuk position. Kita tengok dulu dia buka mana. So, kalau dia buka gap, okay, bila hari Isnin ni kita bergantung pada gap. Kalau dia buka gap dekat atas, dia ambil sell dekat atas dulu supaya dia tutup gap. Tapi tengok ada dia buat parallel candle tak untuk dia turun. Alamak, siapa punya bising? Macam mana? Kim, kau punya mic. Okay. Okay, itu untuk dekat WTI. So far ada soalan untuk WTI? Tak ada Jarum panjang ni, ni memang waktu news lah. Tapi selain daripada waktu news tu, ni peluang-peluang untuk kita ambil position buy. Momentum cantik je. Dia tak sama macam minggu lepas, minggu sebelum ni. Minggu sebelum ni kan dia buat sell jauh, lepas tu dia naik balik. Kalau kita expect pun movement besar macam tu, tapi tak. Minggu ni dia punya movement kecil. Tapi minggu depan ni akan ada movement besar. Sebab apa akan ada movement besar? Sebab start bulan 8 ni semua production increase 400,000 kan per barrel untuk OPEC punya production. So bila production meningkat, sebab sekarang ni US punya stok pun dia dah kurangkan tau. Dan dia announce hari tu dia punya stok rendah. Itu salah satu cara kenapa dia orang nak macam mana dia nak manipulate market. So ada potensi untuk price jatuh dulu sebelum dia naik. Tapi berapa jauh dia nak jatuh tu, itu kita kena tengok. Dia break setiap marking you. Bila you dah marking kan, marking ni jangan tinggal tau. Sebab apa? You kena cari mana low dia pergi. Setiap kali dia turun, dia break tu, you kena cari dekat mana next dia nak break. Sebab bila you dapat marking ni, dia break ni, jadi you tengok berapa jauh dia akan sampai dekat MA 200. Okay. So marking ni jangan tinggal. Okay. Ni so bila dah habis ni, kau kena scroll belakang lagi. Ya. Jadi memang you kena cari belakang lagi previous punya. So macam ni, di sini next resistance lah, and then next lagi you ambil atas ni. Okay, kenapa kita tak ambil setiap satu line ni satu? Kenapa daripada sini kita terus nak lompat atas ni? Ada ni lagi dekat, sini lagi dekat, sini lagi dekat. Ada banyak line lah. So jawapan dia, bila price dia buat spike turun, ada possibility tak dia buat spike naik?
So biasanya saya akan ambil the longest, yang mana kalau sini paling dekat, dia punya spike untuk naik tu. So kita pilih line tu instead of ambil satu high. Sebab rugi lah kalau kita tunggu satu ni, sekali dia naik, dia break terus semua. Kan? Tu satu cara. Satu cara lagi, kenapa kita nak ambil lagi high? Sebab sekiranya you pergi kat time frame kecil, contoh macam ni line ada banyak lah kan. Bila you pergi kat time frame kecil dan you tarik Fibo waktu tu, you akan nampak line baru tu sampai dekat Fibo kita. Mana TP berapa dia sampai. Itu untuk kita cross check. Maknanya kalau kata tadi dekat sini, adakah bila kita tarik yang belakang ni, kita nak ambil atas ni terus kan? Adakah dia punya kenaikan tu sampai dekat sini terus? Sini katalah TP 3, sini TP 4 ataupun TP 5 kat atas ni. Tu kita punya level. So Fibo tu yang membantu kita sama ada line kita ni betul ke tak. So kalau Fibo kita dengan line tu ngam-ngam ataupun atas sikit ataupun sikit, tak ada masalah. Biasa dia tak lari jauh. Dan kita punya marking untuk support dengan resistance tu betul lah. Itu kita punya benchmark. Sebab kalau kata you ambil setiap line, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan cacang berbah. Sebab terlampau banyak line. Terlampau banyak line, kita sendiri confuse. Mana satu kena ikut ni. Okay. So biasanya kita tak pakai banyak-banyak. Kita akan ambil 2 line dahulu. Ikut dia punya pergerakan price ada dekat mana. Dan bila dia dah break, baru kita akan marking baru. Dan marking baru pun kena ikut. Macam saya cakap tadi. Bila you dah tarik label Fibo, you akan nampak, okay, next dia nak pergi mana, TP berapa, TP berapa, TP berapa. TP tu fahaman Fibo punya pergerakan. Apabila dia break, dia akan test balik. So macam ni contoh yang sebelum ni. Apabila dia break, dan dia akan test balik. So dia tak test line support kita ataupun resistance kita saja. Dia turun sampai dekat level 100 saja. Kalau yang panjang ni kita tak kira. So daripada TP2 dia turun test TP1. TP3 dia turun sampai test TP1. Dan kemudian dia naik balik. Dan sampai TP3 dia test balik TP2. Dan dia naik lagi sampai TP4. TP4 sekarang ni dia test, dia turun sampai TP3. So sekarang ni dia sangkut dekat TP3. First kali dia dah turun kat sini, second round dia turun kat sini. So expectation untuk dia naik balik. Kan? Itu cara pergerakan dia. So dia tak ada nak turun terus tak. Naik pun tak ada terus dia naik. So TP-TP ni lah yang saya cakap tadi. So contoh macam tadi Hakim tanya, bila dia dah sampai dekat satu level, sekejap ini sebab ni yang previous punya marking ni. Okay. Contoh macam sini. Kita tengok sini So bila pergi dekat time frame kecil, so nampak tak kita punya line ni dengan Fibo. Kat mana? Is either dekat you punya line atas Fibo tu, TP4 punya atas, ataupun dia betul-betul dekat line TP kita. Sebab yang ni level 61.8. So sepatutnya dia expect turun sampai sini. Dia nak test balik. Sebab dia break kita punya support atas, kita punya resistance atas ni. So dia turun balik cari support. Dan baru dia naik balik. Dan dia tak break pun, tak sampai pun support. Pasal tu kita kata Fibo kita ni Fibo kita ni jauh. Pasal tu bila dekat sini, bila kita dah tutup position dan kita nampak dia nak retrace kan. Bila retrace ni, kalau you tak nak ambil position sell, jangan terus ambil buy. You tunggu dulu. Tunggu sampai bila. Bila dia turun, dia akan buat low tau. Dia buat low, dia buat low, dia buat low, low. Dia buat low. Lepas tu bila dia tak buat new low je, waktu ni baru you start ambil position.
Betul. And then dekat sini juga you akan nampak dia start buat new high. Dia break dia punya previous high. Dia buat previous new high dan dia tak buat new low. Dekat sini kita dah start boleh ambil position. Okay. So bila dia you dah ambil position buy kat sini, then you akan nampak dia punya pergerakan. Dia start buat new high. Dia start buat new high. Tapi at the same time nampak dia punya retracement. Okay, so kalau kata ambil position kat sini, bila you buat BE kat sini kena lah. Unless kalau you punya stop loss kat kosong-kosong. Tapi macam saya cakap, pergerakan wati minggu lepas memang macam ni. So kita ambil satu TP tutup, satu TP tutup. Pergerakan dia naik tapi slow. Kerana dia banyak retracement. Retracement dia sampai dekat level MA200 dengan MA50. That's why saya cakap, ambil position dekat MA200 dengan MA50 saja. Lain daripada tu kita tak ambil position. Okay. Okay, yang tu okay Wati okay. Ada soalan? Tak ada soalan Okay, kalau Wati tak ada soalan, kita nak tengok dekat gold kejap. Okay, dekat gold, so minggu lepas kita dekat Wati tak berapa menarik dan ramai yang lari kat gold. Especially hari Khamis dengan Jumaat tu lah. Dan hari Rabu tu pun kita dah start pindah. So gold ni hari Isnin banyak jumpa spike ke Hakim? Ada banyak jumpa spike. Banyak dapat position kan? So dekat situlah position-position yang untuk kita ambil position. Untuk masuk position. Okay, untuk gold sekarang ni dia dah sangkut dekat bawah ni kan. Okay. Dia dah sampai level ni. So support kita, resistance kat atas ni. Okay. Gold you kena ambil besar sikit sebab spread dia ni besar. Dia tak macam Wati spread 18. Dekat gold spread dia 300. So you kena ambil besar sikit. So bila you dah marking dan monitor, setiap candle dekat MH1 juga, dia buat parallel ke dia naik. So macam ni dia dah bagi tanda tau. Ini ada spinning top dan dia buat turun. Lepas tu dekat sini semua candle ni sebaris. Dia kalau sebaris atas dia nak naik ke dia nak turun? Yeah. So gold ni potential untuk turun kuat. Sekejap yeah, betul. Dia ujung bulan. So, ujung bulan biasanya dia slow sikit. Tapi awal bulan minggu depan ni cantik. Kita akan nampak. Dia akan nampak candle panjang-panjang. Bukan masa sikit Oh, ada position hold lagi. Oh, kami bawa ke Jumaat. So gold punya direction sekarang ni apa yang kita nampak ni, ada potensi besar untuk dia turun lagi. Berapa jauh dia boleh turun? Tapi dekat sini H1 dia dah crossover ni. Dia baru crossover untuk naik. Tapi dekat sini dia nampak momentum turun balik mak. MA250 dah bengkok ke bawah balik.
And then candle semua pergerakan dia dekat lower BB. And then dia over, lower BB ni semua over. Dan dekat sini ada indikator mengatakan spinning top ni untuk dia turun. Dan dia buat sebaris candle untuk turun. Okay. Ada momentum naik tak dia ni? Okey. Okey. Tengok next candle nanti dia buka apa hari Isnin besok. Sebab kalau dekat H4 ni dia crossover ni. Sama ada dia crossover atau dia turun balik. Kalau dia buka bawah untuk turun, jauh dia punya pergi turun ni. Sebab momentum dia memang momentum turun. So the next level dia turun, dia akan cari ni lower BB. Okay. Okay, macam mana kita nak marking? Macam mana nak marking? Tunggu, hari Isnin paling best sebenarnya. Sebab bila gap tu kita dapat buat profit sekejap je. Kiamuel. Macam ni H4. Bahaya ni. Kenapa bahaya? Nampak? Ni level price boleh sampai. Okay. Penurunan dia sampai level ni 1799930. Jauh tu. Jauh tak jauh? Jauh juga lah. Jauh. 12,000 pip ni. Tengok besok dia buka apa. So kalau ikut daripada H4 momentum sell, H1 pun tanda sell. Okay. M5 memang tengah buat sell lah. Dia dah crossover. So momentum sekarang momentum sell. So kalau dekat H1 ni jauh ni nak ambil ABC sell ni. Jangan cari buy dulu, cari sell. So every time dia touch kita punya MA50, MA200, kalau you tengok time frame kecil, MA50 lah, ambil position sell dekat line MA50 ni guys. Dia dah pergi over tu jangan ambil, tunggu dia naik balik. Dia naik balik dekat MA50, kat situ ambil sell. Okay, sebab macam ni dia akan naik balik sampai dekat level MA50 dan dia turun balik, waktu tu kita ambil sell. Sebab kalau terlampau awal dia masuk position, dia takkan tahan dia punya floating. Gold punya floating besar kan. Okay. So dekat sini kita nampak dia punya momentum ni. Kalau saya ambil daripada H4, ini box dia, ini level dia turun. Sebab apa saya buat box kat sini? Yang saya buat sebelum ni sebab ada candle. Tapi yang ni so every time dia ada lagi satu candle tak masuk. Apabila gold ni punya perangai, bila dia buat penurunan, kenaikan, tak ada window. Dia buat kenaikan ni tak ada window. Maksudnya tak ada satu batang pun candle merah kat sini. So dia boleh buat penurunan balik sampai dekat level ni balik.
sebelum dia decide untuk buat kenaikan ataupun sambung penurunan. Tapi kalau dia break box ni, dan dia turun sampai bawah ni lah. And then kalau dia break si punya support bawah ni, ni support paling rendah untuk dia buat new low. So apa goal boleh buat, dia akan turun untuk buat new low, baru dia pick up balik. Pick up balik. Betul. So bila dia break kau punya low untuk buat new low, so dia akan patah balik untuk test kan. Bila dia test tu hati-hati ya. Sebab apa? Sekiranya dia berjaya break untuk naik, so dia akan buat momentum buy pula. Tapi kalau biasanya bila dia dah sangkut dekat bawah ni, tengok berapa banyak tempat dia dah test untuk turun. So kalau dia berjaya break support, ni level support kita, so dia akan turun untuk cari next support. So momentum besar dia kuat. Okay. Tapi kalau kita tengok dekat time frame daily, sebenarnya dia baru buat apa ni? Nampak tak? Parallel candle. Dan dia baru turun separuh, dia belum habis pun candle yang ni. So dia baru turun satu candle ni, dia dah buat parallel candle. So dia turun untuk habiskan sampai dekat box ni. So kalau ambil daily ni, kita boleh turunkan satu candle lagi ke bawah ni tau. Maksudnya sampai dekat level support kita ni. So bila dia turun dekat level support ni, so untuk daily, untuk bulan Julai ni high dia tau. So sekarang ni dia tak berjaya break high. Nampak? Untuk bulan Julai, gold tak berjaya break new high. Okay, ni level new high dia. Ni level resistance. So gold tak berjaya break. So dia dah sampai sekali, kali kedua dan dia turun balik. So maksudnya gold punya momentum ni, dia tak berjaya untuk buat new high, dia akan turun balik sampai dekat support. Okay. Kalau dia break support, dia start buat new low. So bulan Ogos ni kita kena layan sell. Okay. So nampak kan dekat time frame daily, dia dah buat parallel candle. So kalau next candle ni dia buka besok, dia break candle ni, ni kita panggil apa? Kita panggil ni candle break. Sebab apa? Dia break you punya mother candle, which is candle hijau ni. So bila dia break candle hijau, contohlah kata hari Isnin besok dia break sampai sini, so candle close kat sini kan. Apa you boleh buat? You tarik Fibo daripada sini sampai dekat shadow candle hijau ni. Okay. So hari Selasa movement dia daripada candle ni next TP1. Itu movement dia untuk satu hari. Okay, daripada 100 ni, kalau dia sampai 100 lah, kalau dia bawah lagi jauh lah dia turun. Untuk dia break buat new low. Okay. So bila dia buat new low, kalau dia tutup candle hari Selasa lebih daripada TP1, so you boleh tunggu dia turun sampai TP2. Okay. Kalau dia lebih daripada TP1. Kalau dia touch, mana body dia close dekat TP1, so dia akan bounce balik tau. Dia akan patah balik ke level 100. Kat situ you boleh ambil buy. Tapi kalau dia break TP1 dan dia berada kat tengah-tengah ni, okay, so dia tak break yang lain ni, so dia akan naik untuk test TP1, baru dia turun balik ke TP2. Itu dia punya movement. Itu guna lain ni lah, aku tak bagi nama lagi ni. So bila dia break dekat level ni, dan baru dia akan sampai TP2. Dan bila dia break TP1 ni, dekat sini bila dia buat new low, layan sell lah dulu. TP3 ni adalah low pada bulan March dengan Februari.
Okay. Sebabnya bila dia berjaya break buat new low untuk bulan Jun, sebab sekarang ni bulan Jun ni dia test untuk break untuk buat new high, tak berjaya dan dia turun balik. So bila dia turun balik ni kita nampak dia punya momentum untuk sell balik. So kalau dia berjaya buat sell, dan kita lain sell dia gold hari minggu depan ni. Ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa kat sini? Kenapa, macam mana kita nak tahu bila candle baru buka besok dia nak naik ke dia nak turun? Kita panggil tu candle break. So ini you punya mother candle hijau. So kalau besok dia buka candle baru merah dan dia turun, dia break candle hijau ni, yang itu kita panggil candle break. So candle break tu kalau dia break terus sampai level 100, minggu depan you layan sell sahaja. Tapi kalau dia buka baru, dia naik, untuk test lagi sekali kita punya resistance ni, make sure kita kena tengok lah dia break ke tak break. Kalau dia break dan minggu depan punya momentum, semua buy. So marking ini D1. Ini untuk ditentukan you punya direction minggu depan. Ni aku ada record. Okay. So ni level marking dia. 1829340 ni level resistance. 1794444 ni. Ini level support. Ini level support yang paling jauh lah. Sekiranya dia break, kita punya support dekat sini. 1811949 ni. So ni direction goal. So kita kena tengok sini dulu. Bila candle ni break, memang cantik, kita line sell. Tapi kalau dia buka baru, dia naik atas, you ambil, tengok dia break tak kita punya resistance. Kalau tak break resistance, ke atas kita ambil sell. So dia akan line sell. Tapi kalau dia buka gap, bawah terus dia buka gap, you boleh ambil buy sekejap dan ambil sell balik. Sebab lepas dia tutup gap, dia akan turun balik. Sebab tu direction dia. So hari Isnin ni penentu direction. Minggu ni kita nak buat apa, market nak buat apa. Clear? So ni marking dia. So kita kena tengok dia nak buat apa. Sebab H1 dah ada marking macam ni. Boleh nampak kan? Dia tak nampak kan? Kita buang dulu Okay. So ni H4, ini H1. H1 ni yang dua kita marking ni, atas bawah. And then bila kita marking atas bawah ni, ini ada dua level, satu support, satu resistance. Ni atas resistance, ni support. Kenapa kita kata dia nak turun? Sebab ni ada spinning top dan dia buat candle merah. Lepas tu next candle ni semua sebaris. So bila dia sebaris atas, momentum sell. Kalau dia sebaris bawah, momentum buy. So kita nampak kat sini dia punya momentum sekarang momentum sell. Tapi apa-apa pun jawapan dia tunggu besok. Memang kita nampak sell. So, kalau dia buka gap kat sini memang cantik. So kita ambil buy dulu sampai level support dan baru dia bounce turun. Sebab dekat H4 momentum sell. Dekat D1 momentum sell. Okay. You dah ambil buy kan hari Khamis. Rabu Khamis dah ambil buy. Hari Jumaat you ambil sell. So hari Isnin ni peluang untuk sell lagi. Untuk dihabiskan sampai box ni. Box yang saya dah marking. So you boleh ambil sampel ni untuk buat marking dekat you punya chart. Okay. So yang korang semua pakai komputer kan? So kau boleh buka 2-3 tab. So buat satu marking untuk H1. Yang untuk kau trade ni dekat M5. And then kalau nak buat H4 ke D1 boleh. Dan kau boleh bezakan pergerakan setiap satu candle, satu chart yang kau dah marking. So mungkin satu ni kau buat marking untuk sebab banyak sangat macam ni kita akan confuse. Betul tak?
So bila confuse, kita jadi tak tahu nak masuk position apa. So kalau kata confuse, you buka je baru punya. Okay, ambil je siap-siap dekat ni. Banyak-banyak tab pun boleh, tak ada masalah. So boleh. So macam ni, you ada banyak tab bawah ni. So macam ni aku buka ada 3 untuk goal saja. So bila goal macam ni ada daily, okay, satu ni kau marking untuk box saja. Biarkan. Dekat H1 dah ada kan. So dekat daily kau marking box. So tambah lagi. Supaya kita tak nak confuse. Baru tahu. Cantik. So lepas ni tak adalah kata kita pakai satu time frame je nak monitor. Sekejap alihkan dulu. Okay, so ni dekat H4. So kita ada M5, H1, H4, daily. So dekat H4, apa yang kita nak marking? Tadi dah buat satu. So dekat sini kita nak tengok dia punya movement ni sampai bawah ni ke tak. So you nak marking kat sini. Itulah kita nak ambil low dia. Sini low dia, sini high dia. Okay. So kat sini katalah you nak biarkan line dia. So dekat sini kita dah boleh kurangkan kita punya maki-maki ni, kita dah kurangkan. So sini tinggalkan line ni je. H4 kita adakan line ni je. Daily kita ambil box je. Even dekat ni pun you nak ambil box pun boleh. Supaya tak nak confuse kan. Dan sedang lah, you tengok nampak okey, dia punya movement dah break. Bila dia dah break, dia nak pergi mana. So dekat H4 ni buat line saja, tinggalkan line saja. So ni dia punya support. First support dia start break. Okay, dan kita follow, tengok next support mana. Okay, support ni, the best support yang you dapat adalah bila you nampak satu tempat ni dia 1, 2, 3, dia dah pernah test. Itu support yang kuat. Kita tengok lagi. Ni support paling dekat. Okay, 1, 2, 3. Belakang lagi 4, 5. Maksudnya support ni kuat. Dia dah sampai, dia bounce. Dia sampai, dia bounce. So bila support ni kuat, yang tu kita marking. So cukup lah ni, 1, 2, 3, 4. So kalau kata dia break ni, dia pergi sini. Dia break ni, dia pergi sini. And then make sure bila dia break, dia akan test balik. Dia akan test balik line dia break. So dia pakai setiap time frame ni, pakai marking yang berbeza supaya nampak perbezaan dia. At the same time, dekat M5. So M5 bila you dah nampak macam ni, movement dia memang sell. So dekat mana the best kita nak ambil. Okay, so sini dia punya high dia kan, untuk hari Jumaat. So ini adalah you punya Fibo. Dekat M5 you buat Fibo je. Ni you punya ABC. Kenapa perlu Fibo? So kalau kata nampak serabut, jangan buat panjang-panjang, tarik dari belakang lagi. So tak kacau kita punya chart kan. So dia dah sampai level TP6 dia turun. So dia dah sampai level TP6, dia buat penurunan. So bila dekat M5 kita tengok, dia tak berjaya break MA50 ni, dia turun lagi. Dan still continue lah, ambil sell lagi. So sampai TP7 kata dia turun habis. Dan dia boleh kecilkan lagi, dia break sampai TP7 habis ya. Dekat sini you kena tambah you punya marking dulu. M5 kena ada marking. Sebab bila M5 tak ada marking, problem. Okay.
So ni daripada H1 dan kita pergi balik kat M5. So ni nampak ada dia punya support dengan resistance. So once dia break dia punya support je, which is kat TP6 ni, dan kita start continue untuk sell lah. Sama juga bila dia naik dan turun. Okay. So dia break, dia akan naik balik. Dia break, dia akan naik balik. So you nampak pergerakan candle ni semua, bila dia break setiap satu level Fibo, dia break TP3, dia naik balik. Dia break TP1, dia naik balik. Dia break TP4, dia naik balik. Dia break TP5, dia naik balik. Sampai TP6 sekarang ni dia naik test TP5 dan dia turun balik. Tapi bawah daripada MA50. MA50 ni lah level ni nak masuk position. Okay. Okay, so apa clear? Sekejap nak clearkan storage. Okay. Ada soalan tak? Good question. Okay, so bila TP7 habis, biasa orang alamak, dah habis TP lalu nak buat macam mana? TP7 habis kat sini kan? Okay, dah masuk. Okay. So TP7 habis. So TP7 habis dekat sini, which is dekat you punya level support ni. You kena tengok dekat sini akan ada ABC cell. Macam sekarang ni lah pun ada ABC cell. So you boleh ambil ABC cell baru. Tapi jangan ambil dekat TP6 punya ABC. You ambil betul-betul dekat TP7. Maksudnya dekat level ni. Kat kawasan ni dia akan buat ABC cell baru. Yes. So pick up ABC cell baru untuk continue ni. Kira maksudnya depends. Kalau dia buka bawah, dia memang dah sell lah. Tapi kalau dia buka atas tiba-tiba, so dia punya kenaikan ni adalah sampai MA 200 dan baru dia boleh turun. Betul. So kalau kata dia buka, dia naik sampai TP7 sampai MA 200, dia ambil sell kat atas ni. Dan continue TP4, TP5, TP6, TP7. Habis dia sampai TP7 dan baru kita buat Fibo baru. Sama juga macam sebelum ni, kalau kita ambil daripada atas ni dah ambil sell, awal lah habis TP7 sebenarnya. Betul tak? Katalah daripada sini kita ambil sell, awal lah habis TP7. Tak sampai lagi. Nampak? Ada beza tak? Kenapa?